Assalamualaikum. Dah lama kita tak bersiaran dekat live. Sebab ada masalah teknikal sedikit lah. InsyaAllah kita cuba hari ni, yang terbaik. Semoga dilancarkan lah live pada petang ini. Okay, so Nat bersama dengan Farah. Okay, hari ni kita akan live dekat, sekarang ni kami ada dekat Rauda Optometri Pantai Johor kan. Betul. Dan sekarang kita punya tajuk kan, menarik juga kan Farah. Apa tajuk kita Farah? Tajuk kita hari ni adalah rabun mata boleh turun ke selalu juga kan. Soalan ni every time customer masuk, patient masuk, dia akan tanya. Agak-agak ada Boleh turun ke? Farah pakai spek pun mesti akan tanya, selalu juga bertanya kan. Yelah. Rabun ni sebenarnya boleh turun ke tak? Okay. Tapi sebelum kita nak tahu rabun ni boleh turun ke tak, kita kena tahu dulu macam mana boleh terjadinya rabun ni. Okay. Betul. Ya. So hari ini kita bercakap pasal rabun sahaja. Kan. So kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, korang boleh terus drop komen dekat bawah lah ya. Okay. Rabun ni dia disebabkan dua faktor dia boleh jadi sebabkan dua faktor lah. Pertama, disebabkan oleh pemanjangan bola mata kita. Yang kedua adalah disebabkan oleh kelengkungan kornea kita. Okey. Jadi dia ada dua sebab lah. Okey, pertama tadi nak cakap pasal bola mata kita panjang, dan satu lagi adalah kelengkungan kornea. So salah satu. Ada orang dua-dua, ada orang salah satu. Kan? Okay, yang ni boleh terjadi disebabkan oleh genetik lah. 80% disebabkan oleh genetik. So kalau salah seorang daripada mak ayah kita ataupun mak ayah kita memang pakai spek, kita memang akan dapat lah. Tak dapat sekarang, mungkin dah bila dah berbelah-belah tahun, umur dah 10 tahun, 9 tahun, 20-an. Okay. Ada orang dia dapat daripada dia lahir, ada orang selepas tu. Okay, kalau kita cakap pasal rabun ni, of course lah semua orang akan cakap, bila rabun kena pakai spek lah. Kita tak Farah. Yang tu memang kita pakai spek untuk betulkan balik lah kita punya power di mata kita. Kita rabun kita tak nampak kan. So selain pada spek, orang selalu pakai contact lens kan. Lepas tu dengan ada setengah tu yang berduit sikit, dia akan buat lesi. Betul. Tapi Nat tak pernah lagi lah dengar rabun ni boleh turun. Tak pernah. Kalau kajian pun tak ada yang cakap rabun boleh turun. Kita pakai spek, kita pakai contact lens, kita buat LASIK, semua tu untuk kawal power kita saja. To control our power je. Dia tak boleh turunkan. Macam tu. Tapi dia akan meningkat naik lah. Sebab dia akan meningkat. Ada setengah orang bila umur 20-an dia dah maintain. Ada setengah tu masih naik lagi. Even dah umur 40 pun masih naik lagi. Kan? It depends lah dekat kita punya mata kita lah, lifestyle kita, anatomi mata kita. Bila kita sebut pemanjangan bola mata, macam mana boleh panjang ni Farah? Betul lah. Kan? Kita kan Allah ciptakan kita daripada perut mak kita kan, daripada rahim mak. Lepas tu kita pun dilahirkan kat dunia ni, daripada baby, daripada umur 1 tahun jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu semua adalah growth kan. Tumbuh besaran kan. Tumbuh besaran kan. So sama juga dengan mata kita. Mata kita pun ada sel-sel dia. Macam mana mata kita terbentuk disebabkan ada sel-sel dia. So bola mata kita ni pun akan makin panjang ikut usia kita lah. Kalau ikut kajian, sepatutnya power ni akan naik sebab kita punya bola mata memang akan meningkat, memanjang sedikit. Sedikit sahaja, 0.3 lebih kurang macam tu Farah. So bersamaan dengan lebih kurang 25 ke 50 sahaja power yang sepatutnya naik secara normal. Nak cakap pasal power yang naik secara normal dalam masa setahun. Kalau power kita naik dalam 3 tahun, naik sebanyak 50, normal ke tak normal Farah? Tak normal tapi bagus. Normal.
Normal sebenarnya. Okay, Normal. Okay. Maksudnya okay, contohlah sebab dia cakap Dia tak range. semestinya. Dia range 25 ke 50 range dia. Maksudnya okey 3 tahun tapi naik power 50. Okey lah tu. Maksudnya mungkinlah tahun pertama naik sebanyak 50, naik sebanyak 25. So tahun kedua mungkin dia tak naik. Tahun ketiga baru naik kan. Normal lah tu. Okey, yang tak normal bila contoh dalam masa setahun power naik secara mendadak daripada contohlah asal power 100 terus tiba-tiba jadi 2 ke 300. Lebih daripada normal range. Normal range 25 ke 50. Okey, contoh kalau dalam masa setahun naik sebanyak 75, kita kena monitor dulu. Sebab tu bila Nat selalu pesan dekat Nat punya patient, okay, every year bila buat spec ataupun 2 tahun sekali bila buat spec, simpan data-data power anda supaya anda boleh tahu power anda naik banyak mana setiap tahun. Okay, kenapa nak cakap patient yang kena simpan? Sebab yelah kita ni buat spek, kejap kedai A, kejap kedai B, kejap kedai C, kejap kan tukar banyak kedai kan. Melainkanlah kalau anda buat dekat satu saja kedai. Contoh anda buat dengan Raudah, daripada first start anda buat dengan Raudah sampai dah 5-6 tahun pun masih buat dengan Raudah. Jadi kita ada simpan data-data anda, jadi kita boleh tahu power naik secara normal ke tak. Macam tu. Supaya kita boleh tengok kita punya rabun kita ni naik secara normal ataupun tidak. Okey. Macam nak cakap kan, kalau kita fikir secara logiknya, fikir secara logik pula kan. Adakah kita kata rabun ni kan, rabun ni kalau kita fikir secara logiknya, ada ke suplemen yang boleh buat kita punya rabun ni boleh turun? Sebenarnya dekat pasaran sangat banyak yang claim. Yes. Betul, produk antara Okay, produk dia claim. Okay. Tak ada pun sebenarnya. Okay, contoh kan kat luar tu ada banyak suplemen ubat titik mata. Ada yang kunyah-kunyah, ada yang telan. Okay, dia claim, dia kata boleh menurunkan rabun. Okay, alright. First, kena tengok kelulusan. Second, kena tanya dulu ada tak ujian klinikal dah dibuat. Okay, sebelum kita nak claim kita punya produk tu boleh kurangkan rabun. Tapi sebenarnya secara logiknya kan, sebab dia dah cakap dah tadi, rabun ni dia boleh terjadi disebabkan oleh 2 faktor kan, panjang pembuluh mata dengan kornea, kelempungan kornea. Adakah ubat-ubat ni yang kita makan tu dia boleh memendekkan kita punya bola mata? Fikir secara logik jugalah kan. Memang tak boleh lah. Ya, sebab okey, betul. Bila kita makan suplemen dia ada vitamin tu, dia ada vitamin ni, semua. Okey, bagus. That one is good. Betul. Okey, tapi kalau Nan akan cakap dia boleh menyihatkan mata. Yes. Tapi menurunkan rabun tu tidak. Menyihatkan mata tu betul. Menurunkan rabun tu tidak. Ya, kita fikir secara logik lah. Ya. Sebab banyak kes doktor-doktor di hospital kan dapat bila ramai sangat pesakit-pesakit yang makan suplemen, especially yang guna ubat titik mata. Okay, ubat titik mata tu mungkin dia ada steroid. So that one steroid tu boleh menyebabkan glaukoma, boleh meningkatkan tekanan dalam mata kita. Yes, okay. Kita punya mata, berbola mata perlukan tekanan yang normal ataupun yang stabil kita kata. Yang stabil 15 ke 22 mmHg. Dia punya nilai tekanan. Okay, kalau kurang daripada 15 ataupun lebih daripada 22, kita punya berbola mata takkan takkan bentuk yang sepatutnya lah. Dia akan shrink ke ataupun dia akan macam tekanan sikit lah, macam stress kan kita kata kan, dia akan besar sikit. Okay, sebab kita tahu glaukoma ni adalah pembunuh aku cakap. Okay, common tau sekarang ni dekat Malaysia glaukoma. Selepas kebutaan, glaukoma pun boleh menyebabkan kebutaan juga. Kecil manis first yang menyebabkan kebutaan, yang second adalah glaukoma. So kita asal tadi just nak menurunkan rabun, tiba-tiba dapat penyakit lain pula. Sebab kebanyakan patient dapat glaukoma disebabkan pakai ubat titik mata suplemen tak apa-apa kat luar sana. Okey.
Dan bila suplemen tu ada juga di antara orang yang jual satu alat kan yang macam bergegar-gegar, vibrate dekat kita, dia kata letak dekat mata, nanti kuranglah rabun. Tu bukan suplemen, tu adalah salah satu instrumen alat lah. Ada juga yang claim macam tu. Kalau yang tu macam kena tengok sama jugalah. Tu mungkin lebih kepada otot mata. Yes, dia kalau benda yang kat luar ni dia banyak more kepada otot mata lah. Tapi kita takut ya kalau kita pakai benda-benda yang macam tu juga, sebab dia boleh menekan berbola mata kita. It same goes to meningkatkan tekanan jugalah. Benda-benda macam tu kan. Betul. Tak langsung kita memberi kita push. Sebab kalau berlaku trauma pun sama juga, boleh meningkatkan tekanan dalam mata kita. Dia boleh meningkatkan ataupun menurunkan tekanan. Maksudnya tak stabil lah. Kita punya tu tak stabil. Kita punya tekanan dalam mata tu tak stabil. Bila tak stabil, dia akan berlaku benda-benda lain dekat belakang. Dia akan efek semua saraf, kita punya blood vessel kan, salur darah, salur darah cells kat belakang. Sebab kita punya berbola mata dia ada satu lapisan nama dia vitreous gel kan. Dia ada satu cecair yang perlukan tekanan untuk maintain, mengekalkan berbola mata kita lah, bentuk berbola mata. So kalau kita letak titik mata yang tak apa-apa yang mungkin mengandungi bahan-bahan yang tak sepatutnya, dia boleh meningkatkan kita punya tekanan dalam mata. Okey, ataupun buatkan kita punya tekanan dalam mata tak stabil. Bila tak stabil, kemungkinan besar untuk dapat glaukoma sangat tinggi. So, bila dah dapat glaukoma, memanglah titiklah ubat mata yang doktor bagi tu sampailah jadi arwah lah. Macam tu. Serius, sebab orang yang ada glaukoma dia memang ada ubat khas, memang ubat titik mata juga, untuk kurangkan ataupun stabilkan dia punya tekanan dalam mata. So dia punya konsep sama juga kan. Cuma beza bahan dia. Yang kita yang ramai yang kat luar sana yang guna titik mata tu tak tahu bahan apa, tak ada kelulusan kan, titik kat mata dapat pula penyakit glaukoma. Lepas tu pergi hospital, doktor akan bagi juga ubat ikut dos yang tengoklah keterukan kat mana dah glaukoma tu. Mungkin kena buat operation. Tu kira alternatif yang paling terakhir lah, kena buat operation. Dan still kena pakai ubat titik mata juga. Kalau tak pakai akan rasa sakit, muntah. Sebab dia jadi meloya lah. Macam something happen in our eyes yang macam bengkak kan. Dia macam bengkak kan. Lepas tu kita akan rasa nak muntah. Macam tu. Dia sakit kepala tu tak payah cakap lah. Bila dah dapat glaukoma. Tadi titik ubat mata untuk mengurangkan rabun. Tapi rabun tak kurang, dapat penyakit lain pula. Betul. Okay. So kita tak nak benda tu berlaku. Jangan makan benda yang tak apa-apa. Gitu. Okay. Dan kalau apa macam ubat-ubat suplemen makan apa semua tu, okey, menyihatkan tu yes, itu betul lah. Sebab dia bukan setakat menyihatkan mata. Bila kita makan means dia overall kita punya body dah satu badan. Semua satu badan akan dapat nutrien yang sama kan. So mata kita pun sama juga lah kan. Okay, so macam mana kita nak control kita punya power ni tak naik secara mendadak? Macam mana Farah selalu buat apa? Kena komen lah. Kita kena pakai spek lah. Yes. Sebab bila kita pakai spek ni, kita tengok benda yang jauh lah, benda yang kita tak nampak tu. Betul. Secara mata relax. Kita tak paksa mata kita. Bila kita paksa mata kita tu yang akan menyebabkan power kita lagi naik. Selalu orang salah faham yang tu. Betul. Mata saya rosak bila saya pakai spek, saya tak nak pakai spek. Sedangkan dia tak nampak, contohlah dia kena bawa kereta, tapi tak nampak, tak ke bahaya, menyebabkan bahaya kepada orang lain juga. Benda tu sangat-sangat berkait. Sangat-sangat betul. Yang tu sangat-sangat berkait lah. Bila kita cakap macam tu, maksudnya sekarang ni kita bila dah ada power tak boleh on off. Gitu. Itu pun selalu orang buat kan. Melainkan pada permulaan lah, macam anak-anak kita baru nak pakai spek, dia tak pandai lagi nak jaga apa semua. Okey, kita paksa dia pakai waktu belajar. Okey, tapi bila kita dah masuk berbelas-belasan tahun umur dah sekolah menengah, dah masuk universiti, dah sambung belajar, dah kerja, kita kena sentiasa pakai. Okey,
beza ya kalau macam kita pakai pakai selalu, maksudnya konsisten dengan orang yang on off. Okey, kalau yang pakai on off, power dia mungkin akan naik secara tak normal lah. Dia akan naik lagi cepat berbanding orang yang sentiasa pakai. Sebenarnya tak bagus ya kalau on off ni, kena pakai sentiasa. Barulah mata kita boleh adapt dengan pembetulan yang kita dah buat dekat mata kita. Kadang dia pun jadi pening. Contoh pagi pakai spek, okey betul lah kan, ikut power yang betul. Tapi bila petang kita buang. Okey, petang mata kita sedang letih. Lepas tu kita buang pula, otot mata kita akan cramp, otot jadi letih sebab dia nak kena push tengok. Lepas Dia benda tak nampak. Yes, lepas tu yang jadi eye strain, yang sakit kepala. Itu kronologinya. Gitu. Okay, so always pakai spectacles. Pakai spec lah. Kalau rasa macam saya tak suka pakai spek sebab ngimah lah nak apa kan. Tudung tak jadi. Perempuan selalu macam tu, tak jadi. Tudung tak jadi. Lepas tu dah lah pakai spek nampak bingkai. Tak ada bingkai yang sesuai. Okay, fine, kita suggest untuk pakai contact lens. Tapi juga still kena ada spare part. Spek dekat rumah ataupun dalam bag. Ya. Sebab contact lens ni dia pun ada pro and cons, kan? Tapi sama juga konsep dia bantu untuk kawal kita punya power. Okay. Sebab kalau kita contact lens ni dia ada duration dia ada masa dia. Betul. Sebab apa perlunya spek. Sebab contoh kalau malam-malam tak kat rumah nak pakai contact lens juga. Tertidur dengan contact lens macam mana? Dah jadi masalah lain pula. Okay. Daripada nak membantu dia jadi kita kena pergi hospital. Kena betul-betul lah. Kalau betul-betul nak pakai contact lens, so memang kena betul-betul dapatkan hikmat nasihat yang betul daripada optometrist. Jangan main pakai. Janganlah pakai contact lens yang kat tepi jalan tu. Nampak sangatlah kualitinya. Sebab benda yang berkualiti dia takkan jual di tepi jalan. Gitu. Kan? Betul tak? Betul macam kita sebab benda ni sebab contact lens ni adalah medical device. Okay? Dia medical device. Dia bukan macam mainan budak-budak nak jual kat pasar malam. Tak. Dia medical device. So benda yang medical device dia sepatutnya dijual dalam kedai yang diiktiraf lah. Okay? Alright. Lepas tu, selain daripada pakai spek, pakai contact lens, ada juga yang buat LASIK. So same goes to LASIK juga. LASIK pun sebelum nak buat, doktor akan check dulu mata sesuai ke tak nak buat, lepas ke tak. Kalau kornea terlampau nipis pun tak boleh buat. Okay, dia ada syarat-syarat dia. N juga nak sebut juga kat sini. Okay, bila kita sebut, bila buat satu dia kata operation lah kan, dia akan ada 50-50. Dia akan ada side effect dia, ada side dia juga. Okay, so ada setengah yang buat memang okay, malam siang tak pakai spek dah, alhamdulillah kan. Tapi ada keadaan di mana bila buat LASIK tu still ada side effect dia, mungkin akan lebih silau lepas tu. Ataupun siang okay, no problem, malam problem. So anda kena make sure betul-betul lah kalau anda nak buat LASIK. Okay. Sebab dia punya efek dia tak sama setiap mata, tak sama. Selalunya doktor akan bagi tahu lah apa side effect dia. Ya. Okay, anda janganlah risau pula. Kan aku dah cakap macam ni kan takut pula nak buat. Tak. Okay. Dapatkan betul-betul dulu. Kan. Pastikan anda tahu apa risiko-risiko dan side effect selepas buat LASIK tu. Okay. Nak selalu sebut benda ni sangat mudah buat, free of charge. Okay, anda hanya boleh buat visual hygiene dekat mana-mana anda nak. Kalau yang office especially dan student kan Farah, macam kami pun kena buat juga lah sebab dalam office kan ada PC kan. So boleh buat visual hygiene 20-20 rule. Okay, maksudnya 20 minit buat kerja dekat, berhenti sekejap 20 second. Masa berhenti 20 second tu tengok jauh sebanyak 20 kaki ataupun 6 meter. Macam ada sama dah kerja balik. So lagi cukup 20 minit buat pula benda yang sama, exercise supaya mata kita tak cramp sebenarnya. Nak pastikan kita punya mata, otot semua tak cramp, nak fleksibel, tengok jauh okey, tengok dekat pun okey.
Sometimes orang tak ada rabun tapi ada masalah otot pula. Sebab terlalu tengok dekat terlampau lama. Okay. Alright. Lepas tu kita ada juga dekat pasaran pun ada juga. Even dekat Raudah pun kita ada juga kantor kan Farah kan? So satu kantor ni dia bagus untuk budak yang umur 8 tahun ke 13 tahun yang ada power daripada kecil lah, untuk kita control dia punya power supaya tak naik terlampau mendadak. Sebab budak-budak ni dia punya otot semua sangat aktif, so power memang akan cepat naik lah berbanding orang dewasa. So kita ada satu lens ni, nama dia kita panggil myopia control lah. Okay, dekat pasaran pun ada banyak juga brand-brand kan. Tapi dekat Raudah pun ada. Kita guna myopia smart untuk daripada Hoya lah, kanta premium lah. So this one kanta ni sangat sesuai lah untuk yang umur 8 tahun sampai 13 tahun. So kita akan follow up setiap kali after 1 year kita follow up, tengok ada tak perbezaan dari segi power. Teknologi dia, kanta dia, teknologi dia tak sama dengan kanta yang dewasa pakai, tak. Yang ni special one. Dia ada teknologi khas dia. Dia pakai DIMS teknologi lah. So kalau ada yang nak cuba, so anda boleh datang ke kedai, kita akan cerita lah lebih detail. Mungkin ada anak yang 8 Ya, 8 ke 13 tahun dia ada kanta khas dia lah. So kita akan bantulah. Okay. Kemudian mungkin ramai juga yang pernah dengar contact lens Ortho-K, ataupun kita pakai selalu dekat ni sebut Ortho-K lah. Okay, Ortho-K adalah salah satu alternatif juga untuk kawal kita punya power. Okay, malam kita pakai contact lens khas dia dan siang kita tak payah pakai spek. Tapi malam kena pakai lah, kita pakai masa tidur. Okay, so yang ni pun sangat membantu juga. Okay, sebab dia macam kita nak kelengkungan kornea kita tu dia stabil lah, jadi sama balik kan. Mungkin ada orang tu kornea dia sangat stick. Okay, bila stick so kita pakaikan contact lens kat depan kornea tu untuk ratakan dia balik. Macam tu lah, untuk flatkan dia balik. So power pun akan kurang sikit. Tapi yang ni selalu case yang power disebabkan oleh kornea lah. Macam tu. Tapi dia ada pro and cons juga, sebab kita sebut dia contact lens kan. So kena rajin sikit lah nak cuci semua. Yang ni kita pakai waktu malam time tidur. Kalau contact lens biasa tu kita pakai waktu siang, malam kita buka. Jangan confuse pula. Ya. Contact lens khas. Yes, khas untuk Ortho-K, nama Ortho-K. Okay. Alright. So dah terjawab sudah, adakah rabun boleh rabun mata boleh turun ke tak, tak boleh turun, tapi kita boleh kawal. Okay, pastikan anda dapatkan pembetulan yang betul lah untuk power anda. Okay. Kalau anda perlukan penerangan atau penjelasan yang lebih lanjut mengikut kes anda, kes mata anak ke sendiri ke, boleh call kita lah. Okay, kita ada 2 cawangan, satu dekat Raudah Optometri Mergo. Okay, sana HQ, dan sini kita cawangan Raudah Optometri Pantai Johor. Okay, anda boleh tengok lah, anda boleh dapatkan nombor phone kita dekat dekat apa tu, bio Kat caption. Caption. Ataupun nanti dekat hujung nanti kita ada tulis nombor phone sekali lah. Ataupun anda juga boleh subscribe kita punya Telegram kat bawah. Okay. So kita akan update lah setiap info. Kadang-kadang kita update info, kadang-kadang kita update pasal bingkai, pasal promotion. So semua ada kat situ lah. Ya. Okay. Harap-harap semua dapat sesuatu hari ini. Okay, sebab kita buat santai-santai. Nak buat dah daripada 2 minggu lepas, tapi ada masalah teknikal sedikit. So Alhamdulillah hari ni nampaknya lebih okay. Alhamdulillah kita boleh buat live hari ni. Lama lah orang tak buat. Okay, itulah. InsyaAllah semoga semua dalam keadaan yang sihat. Okay, kita melabuhkan live hari inilah ya. Gitu. Kan. Okay, kalau ada apa-apa soalan anda boleh terus call kita lah, kita akan jawab nanti. Okay. Itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. A child's happiness begins with what he sees.
Unfortunately, without proper myopia management, his sight will only get worse with time, exposing him to the risks of macular degeneration, retinal detachment, blindness. Say no. Don't let myopia take over your child's life. MyoSmart, award-winning innovative spectacle lenses for children, clinically proven to effectively control myopia progressions by 60%, ensuring a healthy development for your child's eyes. Made with non-evasive formula, the lenses are safe for your child's eyes. Help your child reach his full potential. Hoya, a breakthrough in myopia control for your child. Visit your nearest optical store to get your child fitted for MyoSmart lenses today.